Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi murid-murid semua dengan Ustazah Siti Rafidah untuk mata pelajaran yang seterusnya, iaitu mata pelajaran Jawi. Pada video-video yang sebelum ini, Ustazah telah pun menerangkan mengenai pelajaran yang pertama hinggalah pelajaran yang kelima, iaitu suku kata tertutup pola vokal A. Dan untuk pelajaran kali ini, Ustazah untuk video kali ini, Ustazah akan masuk pelajaran yang seterusnya bagi silibus Jawi tahun 1 untuk Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Dan pelajaran yang seterusnya ialah pelajaran yang ke-6, merupakan pelajaran yang terakhir dalam silibus Jawi tahun 1. Jadi Ustazah harap murid semua berasa gembiralah kerana ini adalah silibus yang terakhir untuk dipelajari oleh murid-murid sebelum masuk ke tahun 2. Jadi apakah tajuk untuk pelajaran yang ke-6 ini? Tajuknya ialah suku kata tertutup pola vokal I pepet. Okey, sebelum ni kita dah belajar mengenai huruf vokal. Huruf vokal kalau dalam bahasa Rumi, dalam tulisan Rumi terdapat 5 huruf, iaitu A, E, I, O, U. Tetapi untuk huruf vokal Jawi pula hanya terdapat 3 huruf sahaja, iaitu alif, waw dan juga ya. Selain daripada alif, waw dan ya, semuanya adalah huruf konsonan. Jadi murid-murid jangan terkeliru lagi. Ustazah telah pun menerangkan tajuk ini untuk kali yang kedua untuk kelas online, iaitu kelas Google Meet sebelum ini. Jadi Ustazah cuma nak mengingatkan semula kepada murid-murid yang kita telah pun mempelajari mengenai huruf vokal dan huruf konsonan Jawi. Huruf vokal Jawi amat mudah untuk diingati kerana hanya terdapat 3 huruf sahaja, iaitu alif, waw dan ya. Manakala huruf selain daripada alif, waw dan ya, semua tu adalah huruf konsonan. Jadi murid-murid tak perlu susah-susah nak ingat berapa banyak huruf konsonan dalam Jawi. Selain daripada alif dan waw dan ya, semuanya adalah huruf konsonan. Jadi hanya murid-murid kata kuncinya, murid-murid hanya perlu mengingati huruf vokal sahaja. Kalau tak ingat alif dan waw dan ya, itu agak mustahil sebenarnya. Jadi murid-murid cuba usahakan untuk mengingati 3 huruf ini. Sangat mudah. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai suku kata tertutup. Masih lagi dalam suku kata tertutup. Bila Ustazah kata suku kata tertutup, maksudnya suku kata tersebut diapit, dikurung ataupun dikepung oleh depan dan belakangnya ialah huruf konsonan. Yang tengah-tengah mesti huruf vokal. Huruf vokal ni dikepung oleh huruf konsonan. Depan pun huruf konsonan, belakang pun huruf konsonan. Jadi huruf vokal ni dia tak boleh nak pergi mana-mana. Sebab itu namanya suku kata tertutup. Tak ada peluang untuk dia lari, tak ada peluang untuk dia cabut. Sebab apa? Sebab dia telah pun diapit oleh huruf konsonan daripada bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Jika kita tengok apakah contoh-contoh suku kata tertutup bagi pola vokal I pepet ni dalam buku teks Jawi tahun 1 muka surat 61 ya. Tengok contoh yang pertama, iaitu ber. B-E-R, ber. B-E-R, ber. Sama juga seperti suku kata pola tertutup pola vokal A, di mana huruf A nya telah digugurkan. Sama juga dengan huruf I pepet ni pun digugurkan. Maksudnya bila ditukarkan kepada Jawi, tak nampak huruf I nya, tak nampak alif waw ya nya, tak ada, tak wujud dia. Tengok barober, dieja barober sahaja. Maksudnya dalam Jawi hanya terdiri daripada 2 huruf konsonan saja, iaitu huruf ba dan huruf ra. Kalau dieja dalam Rumi, dia wajib ada I pepet. B-E-R, ber. Huruf B ni huruf konsonan, huruf I ni huruf vokal dan R ni adalah huruf konsonan. Dia diapit oleh huruf konsonan daripada bahagian hadapan dan bahagian belakang. Tapi bila ditukarkan kepada tulisan Jawi, ini automatik gugur, automatik dibuang, tak perlu dimasukkan dalam tulisan Jawi. Jadi sebab tu awak akan nampak hanya ada 2 huruf konsonan sahaja, iaitu huruf ba dan huruf ra. Barulah boleh dieja menjadi ber, baro, ber. Untuk pemahaman yang lebih baik,
cuba murid-murid tengok pada contoh yang seterusnya, iaitu Jen, jen. Jen. Jika dieja dalam Jawi, Jimnun jen. Dan seterusnya Den. Dia tak baca den ya. Den tu italing. Kalau i pepet dia bunyi den, jen, cem, ter, ber. Itu adalah i pepet. Okey, den. Jika dieja dalam Jawi pun sama, dal nun den. Tak ada i itu digugurkan. Tak ada huruf i dalam Jawi untuk suku kata tertutup. Den. Den bersamaan dengan dal nun den. Contoh yang seterusnya, cem. Cem. Jika dieja dalam Jawi, mim cem. Contoh yang seterusnya, ter. Dieja dalam Jawi, ter. Hanya terdiri daripada 2 huruf konsonan Jawi sahaja. I-nya telah digugurkan. Awak takkan nampak huruf alif waw ya dalam suku kata tertutup i pepet ya. Memang tak wujud sebab dah digugurkan, disyahid di medan perang. Kita tengok muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 62. Okey. Kalau awak tengok ada 2 gambar rajah, 2 jadual, iaitu jadual yang berwarna biru di atas dan jadual yang berwarna hijau di bahagian bawah. Kita tengok perkataan yang diberikan ya. Perkataan yang diberikan ialah benci. Benci adalah satu perkataan. Kalau nak tahu suku kata daripada perkataan benci ni ada berapa? Benci. Ada 2 suku kata. Ada 2 suku kata sahaja ya, tak ada lebih. Kalau nak kata kebencian, ada berapa suku kata tu? Ke dengan an tu adalah imbuhan. Jadi sebenarnya perkataannya tetaplah benci. Ada 2 juga suku kata ya. Okey, benci. Suku kata yang tertutup ialah ben. Banun ben. Ataupun ben ben. Tapi suku kata yang terbuka ialah caya ci ataupun ci ci. Sebab apa yang suku kata tertutup tu ben? Sebab apa? Terdiri daripada 2 kosakata yang diapit, yang mengapit huruf vokal. Tapi huruf vokalnya tak nampak lah sebab dah digugurkan. Sebab apa suku kata terbuka ialah caya ci, ya ci. Sebab dia diakhiri dengan huruf vokal ya, dia tak dikurung oleh huruf konsonan. Dia hanya datang dari depan saja yang nak kurung dia, tapi dekat belakang tak ada huruf konsonan. Sebab tu dikatakan ia adalah suku kata terbuka, diapit oleh huruf konsonan, diakhiri dengan huruf vokal sahaja. Itulah jadi benci. Banun bencayaci, benci. Tengok perkataan seterusnya, tengku. Tengku ni ialah kerabat diraja lah ya. Kalau dieja dalam perkataan Rumi, teng, keyuku, tengku. Kalau dieja dalam Jawi, tangateng, kafwauku, tengku. Okey, teng ni adalah suku kata tertutup. Kerana apa? Terdiri daripada 2 huruf konsonan. Manakala kafwauku, ku ni adalah suku kata terbuka sebab diakhiri dengan huruf vokal ya. Huruf waw ni adalah huruf vokal. Okay, perkataan yang seterusnya, cerca. Okay, cerca, cerca. Okey, kalau dieja dalam Jawi, cara cer, ca alif ca. Cara cer, ca alif ca, cerca. Tengok, cer adalah suku kata tertutup kerana terdiri daripada 2 huruf konsonan, iaitu huruf ca dan huruf ra. Manakala ca adalah suku kata terbuka sebab apa? Diakhiri dengan alif. Alif ialah huruf vokal. Dan perkataan yang terakhir untuk kotak yang berwarna biru ni, jadual yang berwarna biru ini ialah denda. Den, dieda, denda. Dan jika dieja dalam Jawi, dalnunda, silap, minta maaf. Dal nun den, da alif da, denda. Okey, dal nun den ni kenapa dia adalah huruf suku kata tertutup? Sebab apa? Kedua-duanya terdiri daripada huruf konsonan, iaitu huruf dal dan huruf nun. Manakala da ni, dal alif da ni adalah suku kata terbuka kerana diakhiri dengan huruf alif. Ustazah beritahu tadi,
Huruf alif ialah huruf vokal. Alif, waw, ya. 3 huruf ni ialah huruf vokal Jawi. Jadi jangan diubah ya. Kita tengok pula itu terdiri daripada 2 suku kata. Benci, tengku, cerca, denda. Dalam gambar rajah ataupun jadual yang berwarna hijau tu pula perkataan-perkataannya terdiri daripada 3 suku kata. 3 suku kata. Contoh perkataan yang diberikan ialah benderang. Benderang ke benderang ni? Benderang kot. Benderang terang benderang. Benderang ni benderang. Okey, 3 suku kata 3 suku kata yang membentuk perkataan benderang. Tengok suku kata yang pertama iaitu ben. Ba nun ben. Okey, ini adalah suku kata tertutup kerana apa? Terdiri daripada 2 huruf konsonan. Dalde. Dalde. De ni pun sama juga adalah suku kata yang kedua. Mewakili suku kata yang tunggal lah. Dia tak diapit oleh huruf I belakang. Tapi ini adalah suku kata terbuka sebab boleh lagi disambung perkataan seterusnya. Okay, rongarang. Rongarang ni adalah suku kata tertutup. Sebab apa? Terdiri daripada 2 huruf konsonan. Huruf ra adalah huruf konsonan. Huruf nga ni pun adalah huruf konsonan. Sebab perkataan yang seterusnya ialah tempayan. Okay, tempayan. Okay, tamim tem. Tamim tem adalah huruf suku kata tertutup. Pa alif pa adalah suku kata terbuka. Sebab apa? Diakhiri dengan huruf alif iaitu huruf vokal. Ya nun yan. Ya nun yan adalah suku kata yang suku kata tertutup lah sebab dah diakhiri dengan huruf nun ya, diakhiri dengan huruf nun ya. Okey, jentayu. Jentayu, tengok jim nun jen. Okey ya, jim nun jen adalah suku kata tertutup. Tak alif ta iaitu suku kata terbuka. Ya waw yu pun suku kata terbuka ya. Sebab apa terbuka? Diakhiri dengan huruf vokal. Perkataan yang terakhir iaitu cempedak. Camim cem. Camim cem. Okay, camim cem iaitu suku kata tertutup. Tak nampak I dia kan? Sebab apa? I-nya telah digugurkan bila ditukarkan kepada Jawi. Kalau nak ditukarkan daripada Rumi kepada Jawi, automatik huruf I taling, I yang ini ni digugurkan ya. Tak boleh dimasukkan ke dalam Jawi. Kalau Jawi, kalau tukar kepada Jawi, mesti terdiri daripada 2 huruf sahaja. Terdiri daripada 2 huruf konsonan sahaja. Okey, papa dal qaf da. Okey, papa ni dia adalah suku kata terbuka, boleh sambung lagi apa benda belakang dia. Dal qaf da. Okey, ini pun suku kata tertutup. Sebab apa? Suku kata tertutup pola vokal A ya. Dia dal qaf da. Ada A, ada alif patutnya, tapi alif tersebut telah pun digugurkan. Jadi hanya tinggal 2 huruf konsonan sahaja. Okey. Kita tengok dulu bahagian muka surat 63 iaitu tahukah anda? Tahukah anda? I pepet. Tidak ada padanan huruf dalam tulisan Jawi. Memang tak ada lah ya. Ejaan I pepet dalam suku kata tertutup tulisan Jawi hendaklah digugurkan. Seperti Ustazah dah terangkan, huruf I pepet memang tak wujud dalam Jawi. Memang dah digugurkan ya. Dan awas, jangan keliru. Penulisan pola vokal I pepet dan pola vokal A adalah sama, iaitu digugurkan huruf alif dan huruf waw atau ya-nya. Maksudnya kalau ditukar kepada Jawi, automatik suku kata tersebut digugurkan huruf I dan huruf A-nya. Okey? Baiklah, Ustazah selesai menerangkan unit yang pertama untuk suku kata tertutup pola vokal I pepet iaitu konsonan ba, ta, jim, ca dan dal. Kita tengok pula unit yang kedua iaitu terdiri daripada konsonan ra, sin, nga, pa dan kaf. Okey. Murid-murid boleh buka muka surat 64. Muka surat 64 ya. Kita tengok suku kata tertutup yang diberikan. Contoh-contohnya ialah ren, ren, ren bersamaan dengan ra, nun, ren.
sen sen bersamaan dengan sin nun sen. per bersamaan dengan per. ken bersamaan dengan kaf nun ken. Kalau ini adalah suku kata tertutup, kita tengok contoh perkataan yang diberikan. Rendah, dah, rendah. Kalau untuk i pepet, ra nun ren itulah. Untuk dalha dah. Sendu, sin nun sen dal waw du, ataupun sen diudu. Pernah, per nah. Jika dieja dalam jawi, paroper paroper nun ha nah. Dan untuk perkataan yang terakhir iaitu kentang, tang, kentang. Jika dieja dalam jawi, kaf nun tang, kentang. Kalau murid-murid lihat di sini, untuk suku kata tertutup pola vokal i pepet, okey, ini nampak tak telah dipotong kalau dalam tulisan Rumi. Sebab apa dipotong? Sebab nak menunjukkan contoh jika ditukarkan kepada tulisan Jawi, automatik i pepet ini hilang daripada suku kata tertutup untuk Jawi. Sebab apa? Tak ada i pepet dalam padanan huruf Jawi, ya, untuk suku kata tertutup i pepet. Jadi i pepet hanya wujud dalam suku kata tertutup tulisan Rumi. Kalau ditukar kepada Jawi, i pepet tu digugurkan. Jadi dia tak akan, awak takkan nampak huruf vokal untuk i pepet lah dalam Jawi. Awak akan hanya nampak suku kata tertutup untuk i pepet tersebut hanya diapit, hanya terdiri daripada 2 huruf konsonan Jawi sahaja. Cuba tengok perkataan contoh ayat yang diberikan dalam gambar rajah berwarna merah jambu, warna pink. Yang nombor 1, ibu masak rendang daging. Ibu masak rendang daging. Tutup perkataan rendang. Okay, rendang, ra nun ren, dal ngadang. Rendang. Okay, ra nun ren adalah suku kata tertutup pola vokal i pepet. Yang kedua, ayat yang kedua, penghulu berucap di atas pentas. Okey, pentas, perkataan pentas tu panun pen ta sintas, pentas. Okey, panun pen adalah suku kata tertutup pola vokal i pepet. Sebab apa panun pen saja? Sebab i-nya telah digugurkan. Awak takkan nampak i dalam suku kata tertutup Jawi, ya. Ayat yang ketiga, peserta pencak silat telah bersedia. Okey, pencak panun pen cakop cak pencak. Panun pen adalah contoh kepada suku kata tertutup pola vokal i pepet. Hanya terdiri daripada 2 huruf konsonan Jawi sahaja. Ayat yang keempat, kami melihat kerbau dan keldai di zoo negara. Kerbau, keldai itu adalah contoh perkataan yang mengandungi suku kata tertutup pola vokal i pepet, iaitu ker dan kel. Kaf ro ker dan kaf lam kel. Okey, dua-duanya terdiri daripada 2 huruf konsonan Jawi, ya. Huruf i pepetnya telah digugurkan. Jadi takkan nampak i pepet dalam Jawi. Dan contoh ayat yang kelima ialah mohon restu ibu bapa agar hidup tidak sengsara. Okey, restu dan sengsara, ya. Restu adalah perkataan yang mengandungi suku kata tertutup pola vokal i pepet, iaitu res. Rosin, res. Awak takkan nampak i pepet dalam suku kata res, hanya terdiri daripada 2 konsonan, 2 huruf konsonan Jawi saja, iaitu huruf ra dan huruf sin. Dan juga perkataan sengsara, iaitu suku kata seng lah. Sin nga seng. Dua-duanya adalah 2 huruf konsonan dan i pepetnya awak tak nampak dalam Jawi. Sebab apa? Telah pun digugurkan, ya. Dan tak ada padanan yang sesuai untuk dimasukkan dalam huruf Jawi. Okey, ini antara contoh. Kalau murid-murid boleh lihat muka surat 66. Okey, ada suku kata pertama dal nun den. Okey, contoh perkataan yang diberikan denda, dendam dan dentum. Okey, suku kata yang pertamanya adalah terdiri daripada huruf
suku kata tertutup. Yang lain ada juga macam dam ni adalah suku kata tertutup. Yang tum ni pun suku kata tertutup, tapi dia punya huruf vokal dikekalkan, tak digugurkan seperti mana dam dengan den ni. Yang ni adalah latihan. Ustazah akan berikan latihan ini sejurus murid-murid memahami tajuk ini dengan lebih baik. Ini antara latihan lah nanti Ustazah akan berikan. Okay, murid-murid tengok muka surat 67, iaitu tahukah anda pola vokal i pepet ada pada sebutan tetapi tidak ada pada tulisan. Maksudnya ialah bunyi dia ada. Bunyinya bila kita sebutkan ada. Contohnya macam kaf mim kem. Kaf mim kem. Dia tak ada bunyi lain. Dia tak boleh sebut bunyinya macam KM ke apa ke. Dia tak akan jadi. Sebab huruf tu wujud. Itu ada pada bunyi. Pepet tu ada pada bunyi. Tapi bila awak tulis dalam tulisan Jawi, itu tak ada. Itu hilang. Sebab apa? Sebab terdiri daripada 2 huruf konsonan sahaja. Sepatutnya ada 3 huruf, betul tak? Huruf konsonan, tengah dia adalah huruf vokal dan belakang sekali ialah huruf konsonan. Tapi yang awak dapat tengok adalah 2 huruf konsonan sahaja. Huruf vokalnya telah digugurkan, telah dihilangkan. Ataupun senang kita kata memang tak ada lah. Jadi pada tulisan memang tak wujud. Yang wujud hanya pada bunyi. Tapi bila awak tulis dalam tulisan Jawi, tak ada. Huruf vokal tersebut tak wujud. Tak boleh diwujudkan. Okay, Ustazah harap murid dapat faham untuk unit yang kedua. Dan kita masuk pula unit yang ketiga, iaitu konsonan ga, lam, mim dan nun. Ga, lam, mim dan nun. Okey. Cuba tengok muka surat 68. Ini adalah antara contoh-contoh perkataan dan juga suku kata tertutup yang telah diberikan dalam muka surat 68. Okey, tengok yang gerbang. Perkataan gerbang, G-E-R, ger, B-A-N-G, bang. Gerbang. Okey, antara ger dengan bang, mana satu adalah suku kata tertutup ipepet. Pola ipepet. Ger, okey, pandai, ger. Okey, ger apabila dieja kepada perkataan Jawi, dia hanya mengandungi ga dan ra sahaja. Garo, ger. Garo, ger. Bunyinya tetap ger. Walaupun awak tak nampak i pepetnya, tapi bila dibunyikan ada bunyi i. Tapi bila nak ditulis dalam Jawi, i-nya tiada. Sama juga dengan perkataan lembut. Lembut, L-E-M, lem, B-U-T, but. Lamim, lem, bawatau, bawauta, but. Lembut. Antara lem dengan but, mana satu adalah suku kata tertutup pola vokal i pepet. Tentulah lem sebab ada huruf i pepet. Terang-terang sekali lem. Lem bila dieja dalam Jawi ada lam, mim, lem. Lam, mim, lem. Tapi awak tak nampak huruf i dia. Sebab apa? I-nya dah digugurkan. Hanya tinggal 2 huruf konsonan saja, iaitu huruf lam dan juga huruf mim. Huruf i memang takkan nampak punya. Tapi wujud pada bunyi. Wujud pada bunyi. Tengok contoh yang seterusnya, iaitu perkataan nestapa. Nestapa, N-E-S, nes, T-E-Ta, P-E-Pa. Kalau dieja dalam Jawi, nun sin nes, ta alif ta, pa pa. Nestapa. Antara 3 suku kata ni, nes, ta dan pa, mana satu adalah suku kata tertutup pola vokal i pepet? Tentu saja nes. Sebab apa? Ada huruf i, nes, N-E-S, nes. Tapi bila dieja dalam Jawi, nun sin nes. Nampak tak i? Tak nampak kan? Memang tak ada. Tak wujud. Telah digugurkan. Wujud pada bunyi tapi tak wujud pada tulisan. Bila dieja, awak takkan nampak huruf italing. Italing pula. Ipepet. Dan perkataan yang terakhir iaitu mesra. Mesra, M-E-S, mes-R-A-Ra. Mesra. Okay, mesra terdiri daripada 2 suku kata. Okay, suku kata tertutup pola vokal ipepet ialah mes. M-E-S, mes. Jika dieja dalam Jawi, mim sin mes. Mim sin mes. Ada pada bunyi tapi tiada pada tulisan. Huruf i pepet tersebut telah digugurkan untuk Jawi. Murid tengok muka surat 69. Okay, muka surat 69 dalam gambar rajah ataupun kotak yang berwarna biru itu ada 4 contoh ayat yang diberikan.
Okey, ayat yang pertama, hari ini mendung. Mendung, mim nun men, dal wawnga, dong. Mendung. Okey, mim nun men adalah contoh pada suku kata tertutup pola vokal i pepet. Sebab apa? Mim nun men. Bunyinya ada i pepet, tapi bila awak tulis pada buku, huruf i tersebut tiada ya untuk tulisan Jawi. Tapi kalau ditulis dalam Rumi iaitu bahasa Melayu adalah. Tapi bila nak tulis dalam Jawi, huruf i tersebut tiada. Contoh ayat yang kedua, Diana seorang yang lemah lembut. Okey, perkataan lembut, okey, ada contoh kata tertutup iaitu lam mim lem. Lam mim lem. Ada bunyi i pepet, tapi bila ditulis dalam Jawi hanya dua konsonan saja, dua huruf konsonan saja yang membentuk kata tertutup iaitu lam dan mim. Huruf i pepetnya tiada ya. Sebab hanya wujud pada bunyi tapi tak wujud pada tulisan. Yang ketiga, perbuatan contoh yang ketiga, ayat yang ketiga, perbuatan baik nescaya dibalas baik. Okey, nescaya sama jugalah macam yang saya terangkan dekat surat sebelah tadi. Nes, nun sin nes. Tak ada ya, huruf i pepet tu tiada pada tulisan, hanya ada pada bunyi. Bila dibunyikan ada huruf i, tapi bila nak ditulis huruf i tersebut tiada ya. Dan contoh ayat yang keempat, Nabi Muhammad pernah menjadi gembala kambing. Okey, gembala ni penjagalah. Okey, gembala. Gem adalah contoh kepada suku kata tertutup pola vokal i pepet. Gamim gem. Gamim gem. Huruf i wujud pada sebutan, wujud pada bunyi, tapi bila nak ditulis dalam Jawi, huruf i tersebut tiada ya. Tak boleh ditulis sebab dah digugurkan. Mesti terdiri daripada dua huruf konsonan Jawi sahaja. Yang ada tiga ya, memang tak wujud tiga ya. Dan janganlah diada-adakan. Ini antara latihan yang Ustazah akan berikan kemudian hari kepada murid-murid untuk murid-murid buat. Dah habis untuk silibus tahun 1 Jawi. Dah habis pun. Jadi Ustazah akan ulang semula tajuk dalam mata pelajaran Jawi tahun 1 ni supaya murid dapat lebih faham dan memahami tajuk-tajuk yang telah pun Ustazah terangkan dalam video-video sebelum ini. Dan Ustazah akan terangkan lagi dalam sesi kelas bersemuka dan juga sesi pengajaran secara atas talian untuk murid-murid memahami dengan lebih baik lah ya, supaya murid tidak melakukan kesalahan yang sama apabila menjawikan sesebuah perkataan ya. Dan Ustazah telah pun menerangkan kesemuanya. Walaupun Ustazah yakin masih ada murid-murid yang belum faham dengan sepenuhnya apa yang Ustazah telah ajarkan, Ustazah telah tunjukkan, tetapi tidak mengapa, ambillah masa untuk memahami supaya asas pembinaan perkataan dalam Jawi murid-murid lebih kukuh berbanding dengan sebelum ini. Okey, Ustazah nak akhiri dengan ucapan terima kasih banyak-banyak kerana murid-murid telah memberikan kerjasama yang sangat baik, sangat padu sepanjang Ustazah melakukan kelas secara bawah talian, offline ya, dengan menonton video-video yang telah Ustazah rakam, Ustazah rekod. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kerjasama kalian. Dan jangan lupalah untuk menonton video-video yang mata pelajaran yang seterusnya yang masih belum tamat lagi dia punya silibus. Jadi murid-murid ambil peluang ni untuk mengulang kaji ya pelajaran ini dengan menonton video-video sebelum ini. Sekian dahulu Ustazah ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.